A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'athir, rabbi tamim bil khair. Jadi alhamdulillah, selamat menonton kepada semua dalam YouTube channel saya Semangat Atar, dalam dakwah santai, ya, dalam dakwah yang kata santai tapi sampai. Jadi insya-Allah hari ini saya akan membicarakan tentang perihal iaitu wanita yang haram kita kahwini. Oh, sasul pula. Wanita yang haram kita kahwini. Okey. Kadang-kadang tak semua wanita yang kita boleh kahwin. Ada juga wanita yang haram kita kahwini. Kita tak boleh terus sewenang-wenangnya, ustaz, saya nak berkahwin dengan orang tu. Nak berkahwin siapa? Nak berkahwin mak mentua saya. Allahu Akbar. Mana boleh kahwin mak mentua, saya kata. Ustaz, saya nak berkahwin boleh. Nak berkahwin dia, nak berkahwin, saya nak himpunkan. Saya nak berkahwin dengan adik dia, dengan kakak dia dan juga kak ngah dia dalam satu masa. Tak boleh, hukum jatuh pada haram. Ya. Okey. Kalau tengok balik, ada banyak soalan yang utarakan kepada saya, ustaz, apakah wanita yang haram dinikahi? Saya tak faham sebenarnya. Hari ini saya nak bagi sedikit penjelasan dan juga pencerahan, iaitu wanita yang haram dikahwini terbagi kepada dua. Yang pertama sekali iaitu haram mu'abbad. Haram mu'abbad ni apa dia? Iaitu haram mu'abbad ni iaitu haram dikahwini selama-lamanya. Siapa? Nanti kita akan bincangkan di sini. Iaitu yang kedua pula itu haram mu'aqqad. Haram mu'aqqad ni apa? Iaitu haram sementara waktu yang tertentu. Haram sementara waktu yang tertentu. Kita boleh berkahwin dengan dia, tapi dalam kena ikut tempoh dia macam mana. Jadi kita tidak boleh berkahwin dengan seseorang tadi dengan sewenang-wenang juga. Kita kena kahwin ni kena banyak ikut prosedur sebenarnya. Kena tengok dulu perempuan macam mana. Sebab saya ingat saya pernah berlaku lah dalam kes bila mana saya duduk di Jabatan Agama ni. Ada beberapa kes sepanjang saya berkhidmat, saya pernah conduct ada 2 kes yang mereka telah berkahwin adik-beradik. Satu kes saya tak nak cerita di mana sebab takut aib dia bila dia menonton video ni. Saya rahsiakan. Sebab saya cerita ni, saya bukan mendedahkan keaiban, tidak. Saya nak cerita dari segi sudut pengalaman dan juga ilmu yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Sebab akan pernah berlaku bila mana seseorang tu akan berkahwin dengan adik-beradik dia. Dan pasangan ni dia berkahwin adik-beradik tanpa disedari oleh dia sendiri pun. Sebab bila tengok balik, kita dapat check balik sebab apa? Sebab nama dia dengan nama suami dia lebih kurang sama, iaitu suami Nuriyah binti Bakar dengan Ahmad bin Bakar. Maksudnya Bakar di bin dan dibintikan, nama ayah sama. Jadi kita keliru lah, kita cek balik susu galur dan sebagainya, kita buat siasatan dan sebagainya. Macam saya pernah buat siasatan, saya selalu buat siasatan perkahwinan kalau mereka yang nak berkahwin. Contoh kalau anak tidak sataraf, kalau macam contoh tidak ada wali ghaib dan sebagainya, kita akan buat siasatan dahulu, bukan kita terus berkahwin dengan dia. Sebab kita ada prosedur di Jabatan Agama yang kita perlu buat siasatan kepada dia. Siasatan perkahwinan dipanggil, siasatan wali dipanggil. Maka kita akan buat siasatan kepada dia untuk mengenal pasti siapakah wali nasab kepada dia yang dia boleh berkahwin dengan orang tersebut. Okey. Dan pada ketika itu cek balik, rupanya dia telah berkahwin adik-beradik dia selama hampir 30 tahun dan dikurniakan 4 orang anak dan 6 orang cucu. Masya Allah, ya. Jadi perkahwinan tak pasal difarakkan balik. Tidak sah perkahwinan tersebut, maka hukum jatuh pada haram. Dia tak tahu sebab apa? Sebab dia dipelihara oleh keluarga angkat dahulu, lalu dipertemukan abang dia tadi, ya. Dia tak tahu yang tu abang kandung dia, dan dia bercinta dan dia telah berkahwin. Masa tu tahun 1980-an dahulu, sehingga kini masa tu tahun 2017 mereka pun terpaksa difarakkan balik perkahwinan dia. Allah, saya tengok sedih sangat, kesian sangat sebab dah ada cucu dah. Jadi perkahwinan itu haram dari segi Islam dan tidak boleh berkahwin adik-beradik. Jangan sampai kita berkahwin adik-beradik. Sebab kadang bila tengok balik, ayah kita ni berkahwin dengan ramai, banyak isteri. Tantah takut esok kita terkahwin dengan adik-beradik tiri kita. Kita kena cek balik, bin dan juga binti. Okey. Haram yang dikahwini ni, yang pertama sekali kita kupas, iaitu haram buat selama-lamanya. Haram buat selama-lamanya apa dia? Yang haram mu'abbad tadi. Haram mu'abbad yang samanya yang pertama sekali iaitu wanita yang diharamkan berkahwin kerana hubungan nasab dan keluarga. Siapa dia? Iaitu ibu sebenar kita, ibu kandung. Haram kita berkahwin dengan ibu kita sendiri, tak dibenarkan oleh syarak. Termasuk nenek pun tak boleh. Kita ni jatuh cinta pada nenek kita, nak pada nenek kita, maka hukum jatuh pada haram dan tidak dibenarkan kita berkahwin dengan nenek kita. Dan juga seterusnya, sama ada sebelah bapa ataupun sebelah ibu. Kita minat pada nenek sebelah
ayah kita dan sebelah ibu kita. Nenek sebelah ayah, nenek sebelah mak. Kita minat pada dia dan nak berkahwin kepada dia, maka hukum iaitu pada haram, tidak boleh buat selama-lamanya kita berkahwin dengan dia. Dan yang kedua pula iaitu anak perempuan, termasuk juga cucu, cicit dan seterusnya, sama ada dari anak lelaki ataupun anak perempuan. Jadi kita tidak boleh berkahwin dengan anak kandung kita sendiri, anak perempuan kita sendiri. Kita tidak boleh berkahwin dengan anak saudara kita sendiri. Tidak boleh. Maka hukum jatuh pada haram bila kita berkahwin dengan dia, sebab dia haram selama-lamanya. Yang dikenali sebagai iaitu haram, iaitu mu'abbad. Tidak boleh berkahwin dengan adik-beradik sendiri ataupun anak kandung kita sendiri, anak perempuan. Ataupun ayah anak perempuan tadi nak kahwin dengan ayah kandung dia, tak boleh, tak dibenarkan dari segi syarak, maka hukum jatuh pada haram, dipanggil haram mu'abbad. Okey. Yang ketiga pula iaitu saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa atau seibu sahaja. Maka kita tidak boleh berkahwin dengan adik-beradik kandung kita dan juga adik-beradik tiri kita tadi, tidak boleh berkahwin. Tidak dibenarkan untuk berkahwin. Macam contoh ayah saya ni, macam contoh ayah saya berkahwin dengan ibu saya, contoh. Ayah dengan mereka dah bercerai beberapa tahun lepas, dan saya ni ada iaitu adik tiri. Adik tiri tu maksudnya adik yang lahir daripada rahim ibu saya, ibu kandung saya. Maka saya nak berkahwin dengan dia, maka hukum dia tu pada haram, tidak boleh berkahwin dengan adik tadi. Tak dibenarkan dari segi syarak. Itu kena faham dari segi sudut tu. Okey, seterusnya pula iaitu yang keempat, mak saudara sebelah bapa, termasuk nenek saudara dan seterusnya. Jadi kita tidak boleh berkahwin dengan mak saudara kita sendiri. Contoh, ustaz boleh tak kalau saya nak berkahwin dengan mak saudara saya lebih muda daripada saya. Umur berapa? Umur saya 25. Umur mak saudara awak 19. Astagfirullahalazim. Jadi dia terpikat dan nak kahwin, maka hukumnya itu pada haram dan tidak dibenarkan dari segi syarak berkahwin dengan ibu saudara sendiri. Kena faham tu. Ya. Dan juga iaitu yang kelima, emak saudara sebelah ibu, termasuk nenek saudara dan seterusnya. Kita tidak boleh berkahwin dengan nenek saudara kita. Tak boleh, hukum jatuh pada haram, tidak boleh kahwin dengan nenek saudara kita, tidak boleh. Dan yang ketujuh, anak saudara perempuan bagi saudara lelaki, termasuk cucu saudara dan seterusnya. Kita pula tidak boleh berkahwin dengan anak saudara perempuan bagi saudara lelaki, termasuk cucu saudara dan seterusnya. Tak boleh berkahwin dengan cucu saudara kita. Itu siapa tu? Cucu saudara koi tu. Tidak boleh berkahwin dengan cucu saudara, maka hukumnya itu pada haram. Dan seterusnya pula iaitu yang ke-8, anak saudara perempuan bagi saudara perempuan, termasuk cucu saudara dan seterusnya. Tak boleh yang ke atas, yang belah-belah kita ni. Belah mak saudara, belah nenek saudara, tok saudara, atuk kita, nenek kita yang ke atas, tu mak saudara, apa dipanggil? Mak saudara sesusu ke atas, tak boleh, tak dibenarkan kita berkahwin. Kalau terjadi juga kena farak perkahwinan tersebut, dan hukum jatuh pada haram dan berdosa besar. Okey. Dia sebenarnya wanita yang diharamkan berkahwin kerana susuan tadi iaitu ibu yang menyusu, anak perempuan yang disusui, saudara perempuan susuan, emak saudara susuan sebelah emak saudara susuan sebelah bapa, anak saudara susuan bagi saudara perempuan, anak saudara susuan bagi saudara lelaki. Okey. Yang seterusnya pula iaitu haram yang kedua pula iaitu haram muakkad, iaitu haram sementara waktu yang tertentu. Haram muakkad ni kita tengok balik. Haram muakkad ni adalah haram yang kadar tertentu. Boleh berkahwin tapi tengok pada kadar tertentu. Yang pertama sekali, haram disebabkan kerana musaharah, iaitu persemendaan. Iaitu haram berkahwin kerana musaharah, persemendaan. Ibu mertua boleh sah saja akad nikah walaupun belum berlaku persetubuhan antara suami isteri. Yang ni saya nak highlight kat sini. Walaupun di ibu mertua kita, lepas akad nikah tadi, kita tidak boleh berkahwin dengan ibu mertua tadi. Ni dari segi fiqh munakahat, fiqh al-Imam Asy-Syafi'i yang telah dikupas oleh seorang syekh daripada Mesir. Telah diterjemahkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri yang sekarang ni adalah Menteri Agama kita. Tak boleh berkahwin dengan ibu mertua kita. Yang kedua pula iaitu anak tiri sekiranya berlaku persetubuhan dengan ibunya.
anak tiri sekiranya berlaku persetubuhan dengan ibunya bila dalam setubuh, tak boleh kita berkahwin dengan anak tiri tadi. Dan juga isteri kepada anak lelaki iaitu menantu. Maksudnya saya contohlah, saya ada anak lelaki. Anak lelaki itu kahwin dengan perempuan tadi. Lalu saya berkahwin pula dengan menantu yang perempuan tadi, maka hukum jatuh pada haram dan tidak dibenarkan dari segi syarak. Dan yang keempat pula iaitu isteri bapa, mak tiri, termasuk isteri datuk dan seterusnya. Kita tidak boleh berkahwin dengan isteri datuk kita walaupun tiri. Tidak boleh berkahwin. Dan minta maaf sepatutnya saya cerita tentang haram muakkad tadi. Okey, haram muakkad ni iaitu haram sementara waktu yang tertentu, iaitu yang pertama sekali haram muakkad ni yang diharamkan berkahwin buat sementara waktu saja. Yang pertama sekali yang haram selama-lamanya tadi, yang musaharah persemendaan ni tadi, iaitu ibu mertua, anak tiri, isteri bapa, itu tak dibenarkan dari segi syarak sebab persemendaan. Yang kedua ni pula iaitu haram, dipanggil haram muakkad. Haram muakkad ni iaitu haram sementara waktu yang tertentu. Boleh berkahwin tapi haram pada waktu tertentu. Bila dibolehkan? Okay, kita kupas kat sini. Bahagian kedua pula ialah wanita yang diharamkan berkahwin buat sementara waktu sahaja. Yang pertama sekali iaitu adik atau kakak ipar dan mak saudara isteri, kecuali setelah terputus hubungan di antara suami isteri dengan sebab perceraian ataupun mati. Macam contoh adik-beradik, dia panggil salin tikar. Macam contoh bila kita kahwin dengan kakak dia, lalu kakak meninggal, kita kahwin pula dengan adik, itu dipanggil salin tikar. Itu boleh. Tapi kita tidak boleh kahwin dalam serentak adik-beradik tadi, maka jatuh pada haram dan dosa besar. Kita kena kahwin iaitu jangan kalau kita nak kawut semua, kakak nak, adik nak, tak boleh macam tu. Maksudnya kita kena nak kahwin dengan adik kakak tadi. Bila kakak meninggal, maka barulah kita boleh berkahwin dengan adik tadi. Itu dipanggil salin tikar. Ya. Okey, seterusnya isteri orang dan perempuan yang belum habis tempoh iddahnya kecuali setelah diceraikan dan habis iddahnya. Jadi kita tidak boleh berkahwin buat sementara waktu pada mereka isteri tadi yang masih lagi ada iddah tadi. Macam contoh, saya nak berkahwin dengan wanita ni, tapi wanita tadi walaupun dah bercerai tapi masih lagi iddah. Saya berkahwin dengan dia, maka tidak sah perkahwinan tersebut. Maka haram berkahwin wanita yang masih lagi ada iddah. Iddah ni sangat penting sebenarnya. Iddah ni untuk menentukan sucinya rahim wanita tadi. Sebab bila berkahwin dengan wanita yang belum lagi tempoh habis iddah dia, takut percampuran benih tadi, tak tahu anak siapa. Sebab tu dari segi syarak kena tunggu 3 bulan, iaitu 3 kali suci. Kena tunggulah. Nanti kita akan berbincang pada topik iddah nanti, pangeran iddah macam mana. Ramai tak tahu iddah macam mana ustaz, iddah selepas disetubuhi, iddah sebelum disetubuhi macam mana. Ada pengiraan dia, ya. Okey. Yang ketiga pula iaitu perempuan-perempuan kafir musyrik kecuali setelah mereka masuk Islam. Haram muakkad ni dipanggil iaitu haram muakkad yang kedua. Yang ketiga ni pula iaitu perempuan-perempuan musyrik ataupun perempuan-perempuan kafir. Macam tu kita minat kepada Seri Dewi tu contohlah. Seri Dewi ni jiran sebelah rumah kita, contoh kita minat pada dia dan kita nak berkahwin dengan dia, maka kita tidak boleh berkahwin dengan dia selagi dia tidak masuk Islam. Bila dia dah masuk Islam, maka kita boleh berkahwin dengan dia. Harus hukumnya kita berkahwin dengan dia tadi bila dia masuk pada Islam tadi. Tapi kalau kita kahwin dengan dia dalam keadaan dia masih lagi kafir ataupun belum memeluk agama Islam, maka tidak sah perkahwinan tersebut. Saya tak nak ulas lah sebab sekarang ni kita tengok balik ramai di negara-negara yang kata agama dia tidak kuat, yang dia berkahwin dengan isteri dia Hindu dan juga dia Islam. Wallahualam, kita tak nak bahas tentang itu. Itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Yang penting kita bahaskan tentang agama dan kita jaga agama kita, ya. Okey. Dan seterusnya pula itu isteri yang dicerai talak 3 sekaligus atau satu demi satu, maka isteri itu haram dikahwini oleh suaminya, bahkan tidak sah kecuali setelah cukup beberapa syarat yang akan dibincang dalam tajuk perceraian. Okey. Sekiranya isteri tadi diceraikan dengan talak 3, maka dia tidak boleh berkahwin balik dengan isteri tadi, maka jatuh pada haram dan tidak sah perkahwinan tersebut. Kena farakkan balik. Sebab bila dah berkahwin talak 3, bila dah bercerai talak 3, minta maaf, bila dah bercerai talak 3 tadi, maka dia tidak boleh rujuk kembali, maka dia tidak boleh berkahwin semula, maka haram hukumnya dia tak boleh. Yang ni dipanggil haram muakkad.
Tidak boleh. Mana ada istilah Cina buta. Saya tak nak bahas tentang istilah Cina buta ni sebenarnya. Saya tak nak cerita. Nanti kita akan cerita tentang Cina buta, tentang uh, vlog ataupun video yang lain. Hari ni kita fokus kepada wanita yang haram dinikahi sahaja. Haram itu bagi berdua. Satu haram iaitu mu'abbad dan juga haram mu'aqqad. Jadi kena faham lah. Jadi cuba faham kembali video yang saya beritahu tadi. Haram mu'abbad apa dia? Haram mu'aqqad tu apa dia? Ya. Okey. Jadi kita tidak boleh, ada juga saya mencelah sekejap. Okey, ada satu kisah bila mana seorang wanita ni, dia seorang wanita ni dia datang berjumpa dengan saya. Dia beritahu, "Ustaz, saya ni telah diceraikan dengan talak 3. So bagaimana saya nak rujuk balik dengan suami saya? Saya rasa macam suami saya tu macam dia lafazkan cerai tu macam saya tak confirm betul ke tidak." Bila mahkamah dah keluarkan surat menyatakan betul tu talak 3, kita tidak boleh pertikaikan lagi. Sebab itu kuasa mahkamah. Kalau nak fight balik, anda kena cari peguam. Kena fight balik, kena cari peguam. Itu pun kalau menang. Sebab tu saya kata, bila kita dah bercerai tadi, sebelum kita bergaduh, fikir panjang-panjang sebelum bercerai. Sebelum kita melafazkan talak kepada isteri kita tadi. Bila berlaku macam tu, nak buat macam mana? Takkan nak cari Cina buta. Cina buta tidak boleh, tidak dibenarkan dari segi syarak. Jangan sewenang-wenangnya kita cari Cina buta. Ya? Okey. Dan juga ada beberapa soalan yang saya perlu jawab oleh penonton dan juga kepada mereka yang bertanya kepada saya, "Ustaz, kalau sekiranya kita mengambil anak angkat, okey, kalau kita ambil anak angkat, boleh tak kalau kita berkahwin dengan anak angkat kita tadi?" Okey, tengok balik. Kalau anak angkat kita tadi, kita telah bagi dia minum susu isteri kita selama 5 kali kenyang dalam usia 2 tahun, maka pada ketika itu tidak dibenarkan kita berkahwin dengan dia dari segi syarak. Tak boleh. Tapi bagaimana pula Ustaz kalau sekiranya saya terminum susu tunang saya? Maksudnya soalan ni walaupun bukan lucah, tidak, benda ni banyak berlaku. Ya, dia dalam keadaan yang dia miang-miang, dia gatal, tiba-tiba terlanjur, tiba-tiba dia terminum tak susu tunang dia. Boleh tak dia berkahwin dengan tunang tadi? Okey, bukan masalah berkahwin atau tidak. Masalahnya kenapa engkau pergi buat persemandaan ataupun berzina pada ketika itu walaupun awak belum lagi belum sah dari segi syarak. Kenapa awak berzina? Jadi pada ketika itu, dia pun minum susu tunang dia, dia kata. Terminum susu tunang dia dalam keadaan dia bersama pada ketika itu. Maka Ustaz, boleh tak kalau saya berkahwin dengan dia? Bukankah saya ni jadi anak susu dia? Tidak. Tengok balik dari segi fiqh, kalau sekiranya lelaki tadi minum susu, kalau sekiranya dia 2 tahun, umur dia 2 tahun, barulah jadi pada ibu susuan. Kalau tunang minum susu tunang dia, tak jadi anak susuan. Astaghfirullahalazim. Sama juga macam suami kalau minum susu isteri dia, tidak jadi pada anak susuan. Tapi janganlah minum pula berebut-rebut dengan anak. Janganlah macam tu kan. Anak untuk tu khas untuk anak. Susu ibu tu khas untuk anak. Okey, seterusnya pula iaitu ada orang bertanya pada saya, "Ustaz, saya tengok soalan kat sini ya. Soalan, Ustaz, bagaimanakah sekiranya kalau kita nak berkahwin dengan perempuan India tadi, tapi perempuan India tadi dia tak masuk Islam, tapi kita kahwin dekat kuil, adakah sah perkahwinan tersebut? Sebab haram tak kalau kita berkahwin dengan dia?" Maka hukum jatuh pada haram sebab kita berkahwin dengan dia kat kuil. Kita orang Islam, kita berkahwin dengan dia kat kuil, maka perkahwinan tu tak sah secara syarak. Dan dua, kita telah kita telah menderhaka kepada Allah Ta'ala. Maksudnya kita dah masuk kuil. Kalau kita masuk kuil tadi, atau tujuan kita nak buat kajian dan sebagainya, atau tujuan untuk kita bantu orang dalam tu, tidak menjadi masalah. Tapi tujuan kita masuk kuil tadi, kita nak mengagungkan agama lain, kita nak masuk keluar daripada Islam, maka hukumnya itu pada murtad. Tidak boleh, berdosa besar. Ya. Okey. Okey. Ada satu soalan yang ditanya pada saya, "Ustaz, seorang perempuan yang menyusukan seorang anak, adakah suami perempuan itu menjadi ayah kepada anak tersebut?" Seorang perempuan yang menyusukan seorang anak, adakah suami perempuan itu menjadi ayah kepada anak tersebut? Ya.
Apabila seseorang perempuan menyusukan seorang anak, maka suami perempuan itu telah menjadi ayah bagi anak yang disusukannya tadi. Dan suami perempuan itu pula menjadi bapa saudara bagi anak tersebut. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi tidak boleh berkahwin, maka hukum jatuh pada haram. Ya, okey. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk maklumat kepada semua. Saya ulang balik, haram wanita yang kita kahwin ni tadi terbagi kepada dua, iaitu haram mu'abbad dan juga haram mu'akkad. Kita ulang kaji balik. Haram mu'abbad itu haram dikahwini selama-lamanya. Siapa? Ibu, nenek, adik-beradik, mak saudara, haram. Dan haram mu'akkad pula itu haram sementara. Siapa haram sementara? Haram sementara ni maksudnya kita boleh berkahwin dengan dia, iaitu dengan syarat sementara. Contoh, wanita yang dalam iddah tak boleh berkahwin selagi iddah dia tak habis lagi. Dan juga wanita yang musyrik ataupun wanita yang kafir yang belum masuk Islam, maka kita kena Islamkan dulu baru boleh. Dan juga wanita yang adik-beradik yang kita kahwin dengan kakak dia, lepas tu kita kahwin pula dengan adik dia, tak boleh. Maksudnya bila kakak dia meninggal, maka barulah kita boleh ambil adik dia. Itu dipanggil dua perkara tadi, iaitu haram mu'abbad dan juga haram mu'akkad. Jadi kena ingat, jangan sampai kita terkahwin dengan adik-beradik kita sendiri dan kita cek adik-beradik tiri kita ataupun adik-beradik kita yang lama telah terpisah jauh, kita cek balik sebab takut macam berlaku kes macam saya beritahu ni tadi. Okey, saya rasa sekarang itu saja untuk makluman semua. Kita kembali semula kepada vlog-vlog yang akan datang. Saya akan buat lebih berinformasi dan juga lebih detail. Jadi saya mohon kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa terlajak bicara. Saya yang khilaf ni, yang banyak dosa ni, mohon kemaafan yang banyak. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi untuk vlog ataupun video yang akan datang. Jadi jangan lupa subscribe. Mana mereka yang terjumpa video saya ni, subscribe, bantu saya dan sokong saya untuk berdakwah. Dan insyaAllah kita cuba bersikap positif. Dan juga jangan kita cari musuh dengan siapa-siapa. Kita nilai diri kita sendiri dan kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.